Selamat sore ibu-ibu Komisi Wanita yang terkasih. Puji syukur kita hari ini bisa bertemu kembali dan kita mau memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu KPPK 27, Kasih Allah. Bait ketiga. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, dengan laut sebagai dawan, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas. Tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. 我们要听神的话，让我们现在进入祷告。 Bapa, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan sebuah kerinduan yang boleh duduk tenang di kaki-Mu, mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami. Bila sungguh kami boleh mendengarkan dengan hati yang penuh dengan ketaatan dan kerinduan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkannya kita berdoa. Amin. Amin. Mari ibu-ibu Komisi Wanita dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. 亲爱的主内姐妹们，让我们打开我们的圣经，在但以理书3章17到18节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian Tuan Pak Willy akan membacakan dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami
maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui terakhir ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 但以利书3章17到18节，即使如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手。既或不然，王啊，你当知道，我们既不侍奉你的神，也不敬拜你所立的镜像。 Ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， ada sebuah lagu yang berjudul Kau Tak Seperti Kau Yang Dulu. 有一首歌名叫《你已不像从前的你》。 Kalau kita renungkan mengapa judul lagu seperti ini muncul, 如果我们深思为什么会出现这个名称呢？ saya kira karena banyak orang yang hidupnya berubah. 我想是因为很多人的生活在经过一段时间后会改变。 Setelah melewati beberapa waktu tertentu, ada orang yang dulunya kelihatan baik, rendah hati, ramah, menjadi orang yang sombong, galak, bahkan menindas orang lain karena dia sudah kaya secara materi. 有些人以前很好，很谦虚，也很友善，但是有一天他们变得很有钱，现在他们变很骄傲、凶，甚至欺负他们身边的人。 Ada lagi orang yang dulu pacaran baiknya, kemana-mana selalu bersama, namun ketika sudah menikah maka sikapnya berubah. 有些人以前谈恋爱的时候特别好，去哪里都在一起，但是结婚后他们的态度就变了。 Tadinya ramah, sekarang suka bentak-bentak. 以前很亲切，现在爱大喊大叫。 Tadinya perhatian, sekarang cuek dan suka mengabaikan. 以前很关心，现在冷漠无视， Bahkan ada yang selingkuh. 甚至有人出轨。 Oleh sebab itu ada pepatah yang mengatakan dalam lautan bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu. 所以有句俗说话：海水可测，人心难测。 Manusia bisa berubah karena situasi dunia ini. 人会因为这个世界的情况而改变。 Benda-benda yang kelihatan ini selalu berubah. 那些看见的东西会一直改变， Entah itu pakaian, tempat tinggal, makanan, dan yang lain-lain. 无论是衣服、住的地方、食物等等， Bahkan tubuh manusia itu sendiri. 甚至人的身体， Dulunya muda, sekarang sudah tua. 年轻时很好，但现在已经变老了。 Ini menunjukkan sesuatu dalam dunia ini selalu berubah. 所有的东西在这个世界一定改变了。 Lalu bagaimana dengan hal-hal yang bersifat rohani? 那么属灵的事情呢？ Kepercayaan kepada Tuhan? 对上帝的信仰会怎么样呢？ Adakah yang terus setia sampai akhir meskipun seluruh dunia berubah? 即使全世界都改变了，还有人能一直忠心到底吗？ Ada kisah tentang 3 orang pemuda. 有一个关于3个年轻人的故事。 3 pemuda ini adalah orang yang dibesarkan di sebuah kerajaan. 这3个年轻人是在一个国王长大的。 Nama kerajaan ini adalah Yehuda. 这个王国名字是犹大。 Bangsa Yehuda adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. 犹大族是相信创造天地的上帝的民族。 Nama 3 orang pemuda ini adalah Hanaya, Misaya, dan Asaria. 这3个年轻人的名字是哈拿米亚、米沙利和亚撒利亚。 Mereka ini juga punya seorang teman lagi yang bernama Daniel. 他们还有一个朋友名叫但伊利。 Tampaknya mereka ini adalah 4 sekawan yang sangat akrab.
看起来他们是4个非常亲密的朋友。 Mereka punya pendidikan yang baik, keterampilan yang baik, dan kebijaksanaan dari Tuhan. 他们有很好的教育、很好的技能，还有从上帝来的智慧。 Suatu ketika kerajaan mereka hancur diserang oleh bangsa Babel. 有一天，他们的王国被巴比伦攻破。 Hal ini terjadi karena bangsa Yehuda menyimpang dari perintah Tuhan. 因为犹大族偏离了上帝的命令， Kemudian Pak Sekawan ditawan oleh bangsa Babel dan dibuang ke Babel. 然后这4个朋友们被巴比伦人掳走。 Dulunya mereka adalah orang yang beribadah kepada Tuhan di Bait Allah. 他们以前是敬拜神在圣殿， Namun sekarang tidak bisa lagi. 但是现在不能了。 Dulunya mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. 他们以前可以歌颂上帝， Sekarang mereka tidak bisa lagi. 但现在已经不能了。 Dunia mereka berubah dan kini menjadi orang tawanan. 他们的世界改变了，现在成了囚犯。 Bahkan sekeliling mereka penuh dengan praktik-praktik penyembahan berhala. 甚至他们的周围充满了偶像崇拜的行为。 Itulah yang terus mereka lihat dan rasakan, dunia mereka seolah-olah terbalik. 这就是他们不断看到和感受到的， Seperti kapal yang terpa oleh ombak. 就像船被大浪翻倒一样。 Ada penderitaan? Ya, Ya, Pak. pasti ada. 当然有。 Ada tantangan? Iya, pasti ada. 有挑战吗？当然有。 Ada kesulitan? Iya, pasti ada. 有困难吗？一定当然有。 Semuanya serba tidak mudah. 一切都不容易。 Suatu ketika kerajaan Babel mendengar bahwa di kerajaan Yehuda banyak orang-orang bijaksana. 有一天，巴比伦王国听说在犹大王国有很多智慧的人， Oleh sebab itu kerajaan Babel ingin orang-orang ini bekerja bagi kerajaan. 因此巴比伦王国希望这些人为巴比伦王国工作。 Namun sebelum itu kerajaan Babel ingin orang-orang ini tidak lagi mengingat kerajaan mereka. 然而在此之前，巴比伦王国希望这些的人不再记得他们的王国， Tidak lagi mengingat tanah mereka, 不再记得他们的故乡， bahkan tidak lagi mengingat Tuhan mereka. 甚至不再记得他们的上帝。 Oleh sebab itu, mereka semua diajari budaya dan bahasa Kastim atau bahasanya orang Babel. 因此，他们所有人都被教导加勒地的语言，或巴比伦人的语言， Dengan maksud supaya identitas mereka berubah 目的是让他们的身份改变， dari orang Yehuda menjadi orang Babel. 从犹大人变成巴比伦人， Bahkan nama mereka juga diubah. 甚至他们的名字也被改变了。 Wah, apa artinya ini ya? 这是什么意思呢？ Ternyata nama-nama mereka punya arti. 原来他们的名字是有含义的。 Daniel yang berarti Allah adalah hakimku. 但以利的名字意思是上帝是我的审判者， Menjadi Belshazzar yang artinya dewa orang Babel. 改成了波提莎莎，意思是巴比伦的神保护他的生命。 Hanaya artinya rahmat Tuhan. 哈拿尼亚的名字意思是耶和华的恩典， Jadi Sadrak artinya perintah dewa aku atau dewa bulan. 改成了沙多拉，意思是夜神的命令。 Misalnya artinya siapakah Allah itu, menjadi Mesak yang berarti siapa yang menyamai aku dalam dewa bulan. 弥撒利的名字意思是谁向上帝，改成了弥撒，意思是谁能与夜神相比。 Azaria yang berarti Tuhan telah membantu menjadi Abednego yang berarti hamba dewa Nego. 亚撒利亚的名字意思是耶和华以帮助，改成了亚伯尼哥，意思是尼哥神的仆人。 Mereka yang sudah kehilangan tanah, kehilangan bait Allah, bahkan kehilangan ibadah di bait Allah.
他们已经舍弃了舍地，舍弃了圣殿，甚至舍弃了在圣殿里的敬拜。 Bahkan nama mereka diganti dengan nama-nama yang memiliki arti dewa-dewa orang Babel. 甚至他们的名字也被改成了便有巴比伦神明意义的名字。 Ditambah lagi mereka hidup dalam bahasa dan budayanya orang Babel. 再加上他们生活在巴比伦的语言， Pakaian, makanan, dan cara hidup mereka sudah berubah. 穿着、饮食和生活方式都已经改变了。 Kira-kira seperti ini maksud Nebukadnezar. 大概这就是尼布加尼撒的意思。 Aduh, kalian sudah di Babel, nama juga sudah diganti. Lupakanlah tanah kalian. 哎呀，你们已经在巴比伦了，名字也改了，忘掉你们的故乡， Lupakanlah bait suci kalian. 忘掉你们的圣殿， Lupakanlah Tuhan kalian. 忘掉你们的上帝吧。 Di sini tanahnya lebih luas. 在这里的舍地更光阔， Banyak juga kuil-kuil dewa-dewa. 也有很多神庙， Dewa-dewanya juga banyak. 神明也很多。 Mereka didoktrin ulang supaya identitas mereka hilang. 他们被中心的思想，目的是让他们的身份消失。 Dan tampaknya, kelihatannya identitas mereka menjadi bangsa pilihan Allah itu sudah hilang kelihatannya. 看起来作为神选的民族，他们的真正身份已经消失了， Sebab bahasa mereka sudah berubah, 因为他们的语言已经改变了， pakaian mereka sudah berubah, 衣着也已经改变了， dan mereka tidak ada bait Allah lagi untuk beribadah. 并且没有圣殿可以再敬拜了。 Mereka diperlakukan dengan baik karena mereka akan menempati posisi penting dalam kerajaan Babel. 他们被好好对待，因为他们将担任巴比伦王国的重要职位。 Meskipun mereka mendapatkan hak istimewa untuk dapat menikmati santapan raja, 虽然他们有特权可以享受王的盛宴， namun mereka tidak ikut menajiskan diri dengan santapan raja. 但他们没有与王的食物同流合污， Karena cara pengolahan makanan raja tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan. 因为王的食物烹饪方式不符合神的规定。 Mereka hanya makan makanan sayur-sayuran saja. 他们只吃蔬菜， Tuhan menganugerahkan berbagai hikmat kepada mereka, 神赐给他们各种智慧， sehingga kepandaian mereka sangat mengesankan Raja Nebukadnezar. 使他们的聪明才这令尼布加尼撒王印象深刻。 Mereka dipekerjakan dalam posisi penting. 他们被国王任命为重要职位。 Waktu pun berlalu, 时间过去了， Daniel barangkali tidak sedang di dalam istana raja. 但耶利也许不在王宫里， Mungkin dia sedang dinas luar kota. 可以他正在外面出差。 Tinggallah Sadrak, Mesak, dan Abednego. 这剩下撒多拉、米沙和亚伯尼哥。 Raja Nebukadnezar bermaksud mempersatukan seluruh kerajaannya. 尼布撒尼加王打算统一他的整个王国， Dia merasa membutuhkan sebuah simbol politik dan simbol religius. 他感觉需要一个政治和宗教的象征。 Lalu dia membuat sebuah patung emas yang tinggi besar. 然后他做了一个高大的镜像。 Hal ini dimaksudkan untuk menyatukan seluruh wilayah kekuasaannya dengan memaksa orang-orang menyembah dewanya Nebukadnezar. 这是为了通过强迫人们崇拜尼布加尼撒的神来统一他所有的领土。 Barang siapa yang menolak untuk menyembah patung itu harus dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 凡是不愿意崇拜这个镜像的人，必须被扔进烈火的火里。 Maka dipanggillah seluruh orang masuk untuk upacara peresmian patung itu, dimulai dari jabatan yang tinggi sampai yang paling rendah. 于是所有的人都被
召集来参加这个进香的节目仪式，从最高官员到最低的百姓。 Sedang berlangsung konferensi besar-besaran. 当时正在举行一个大型异域。 Kalau zaman ini yang sudah online mungkin seperti konferensi Zoom gitu ya. 就像现在的 Zoom 会议一样。 Ketika musik dibunyikan, maka itu tandanya harus sujud menyembah patung itu. 当音乐响起时，就是应该跪下来崇拜这个金像的时候。 Tetapi ada yang tidak sujud menyembah patung itu. 但有没有人跪下来崇拜那个金像？ Yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. 他们是沙德拉、米沙和亚伯尼哥。 Kemudian mereka diperhadapkan kepada raja. 然后他们被带到王面前。 Bisa bayangkan bagaimana perasaan raja? 我们也是想为王的信心为什么怎么样？ Raja memberi mereka kesempatan kedua. 然后王国给了他们的第二次机会。 Mungkin dalam bahasa sehari-hari seperti ini. 若用常语言来说， Kalian itu ya Sadrak, Mesak, Abednego. 你们撒德拉、米沙、亚伯尼迦， Saya tahu kalian orang-orang berbakat. Kalian cakap dalam bekerja. 我知道你们很有才华，工作也很能干。 Kalian sudah hidup enak di sini, punya jabatan, punya kekayaan. 你们在这里过得不错，有职位，也有财富。 Sembah patung aja apa sih susahnya? 拜一下这个镜像有什么难的？ Kalau kalian menolak juga, jangan salahkan saya. 但是如果你们还是拒绝你们不怪我的。 Kalian akan saya lemparkan ke dalam api. 我会把你们丢进了火中。 Apa ada dewa yang sanggup melepaskan kalian dari tanganku? 有什么神能从我的手中救你们呢？ Aku Nebukadnezar yang berkuasa ini. 我是有权力的尼布撒尼迦。 Pikirkan baik-baik. 好好想一想。 Barangkali setelah mendengar perkataan Nebukadnezar, maka mereka menjawab. 听到尼布撒尼迦的话后，他们回答说 Dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 17. 在但以理书3章16到17节。 Mohon maaf. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. 但以理书3章17到18节。 Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 即使如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必将我们脱离你的手。即或不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的镜像。 Sadrak, Mesak, dan Abednego memang tinggal di tanah Babel. 撒德拉、米沙和亚伯尼迦却是住在巴比伦。 Mereka berbahasa orang Kasdim. 他们讲的是加勒底语。 Mereka tinggal di tempat yang penuh dengan penyembahan berhala. 他们住在的地方充满了偶像崇拜。 Namun satu hal yang tidak berubah, 但是有一件事没有改变， yaitu keyakinan mereka kepada Tuhan mereka. 那就是他们对他们的神的信仰。 Mereka tahu bahwa mereka menyembah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. 他们知道他们崇拜的是创造天地的神。 Lingkungan mereka boleh berubah, 环境可以改变， cara hidup mereka boleh berubah, 生活方式也可以改变， bahkan dunia boleh berubah, 甚至也可以改变。 tetapi keyakinan mereka pada Tuhan tidak akan pernah berubah. 但是他们对上帝的信仰永远不会改变。
Karena mereka kenal benar siapa Tuhan mereka itu. 因为他们非常清楚他们的上帝是谁。 Sama seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 6. 正如希伯来书13章6节， Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 所以我们可以放胆说，主是帮助我的，我并不害怕。人能把我怎么样呢？ Keyakinan seperti ini bisa timbul ketika kita punya akar yang kokoh di dalam Kristus. 这样的信心能够成生，是因为我们在基督耶稣里有着坚固的根基， Seperti akar pohon besar yang mengakar sangat dalam. 就像大树的根深深扎在土里一样。 Ketika Yesus dalam dunia ini, 当耶稣在世上的时候， dia yakin bahwa tujuan dia dalam dunia ini adalah untuk menyelesaikan misi yang diberikan Allah Bapa. 他相信他来到这个时候，目的是完成天父所交付的使命。 Oleh sebab itu Yesus tetap setia meskipun harus mati di kayu salib. 因此，耶稣即使面对十字架的死亡，他依然忠心不变。 Ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， kondisi dunia sekarang tidak menentu. 现在这个世界充满不确定性， Banyak ketidakpastian, 充满不确定性。 perubahan yang terjadi sangat cepat. 变化发生得非常快， Kita juga dipaksa untuk berubah, 我们被迫改变， dipaksa untuk menerima berbagai perubahan. 被迫接受各种改变。 Ada orang yang mengeluh, 有人mengeluh. 有人 Ada juga yang merasa patah semangat, 有人感到灰心。 seolah-olah dunia ini seperti senja yang gelap diterpa badai. 这世界好像是暴风雨吹袭的黑暗黄昏。 Kita sebagai orang Kristen juga mungkin merasakan dampaknya. 我们作为基督徒，也许会感受到它的影响， Lelah, kecewa, 疲倦、失望， tidak tahu harus ngapain, 不知道应该怎么办。 atau bahkan mungkin ada godaan untuk tidak lagi mempercayai Tuhan. 也许会有诱惑，让我们不再相信上帝。 Ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， dunia boleh berubah, 世界可以改变， cara kehidupan boleh berubah. 生活方式可以改变， Namun satu hal yang harusnya tidak boleh berubah, 但是有一件事不应该改变， yaitu keyakinan kita kepada Tuhan. 那就是我们对上帝的信心。 Sebab kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. 因为我们相信耶稣基督是拯救我们的主， Kita juga percaya Yesus Kristus adalah pencipta, pemilik, dan pemelihara dunia ini. 我们相信耶稣基督是这个世界的创造者、拥有者和保守者。 Keyakinan ini harus tetap ada dalam hati kita. 这种信心必须牢牢存在我们的心中， Sebab hidup kita bukan hanya di dunia ini, 因为我们的生活不仅在这个世界上， tetapi ada kekekalan bersama Tuhan menanti kita. 还有神同在的永恒等着我们。 Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 12a. 哥林多前书13章12节说。 Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. 我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。 Biarlah keyakinan kita tetap teguh di dalam Tuhan. 让我们的信心仍然坚固在主。 Mari kita berdoa. 让我们一起低头祷告。 Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah kami boleh iman yang kuat, yakin tetap bahwasanya Engkau Tuhan kami,
yang menyelamatkan kami. Bila keyakinan ini tidak berubah sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福亲爱的姊妹姐妹们。